Assalamualaikum dan hai adik-adik. Siri video ini ditajakan oleh Casio Malaysia di mana Along akan ajar cara untuk gunakan kalkulator putih ni specifically untuk subjek Admaths. Yes, actually ramai dah cikgu-cikgu lain buat benda yang sama juga like Sir Matthew daripada Y=MX plus C, kita ada Cikgu Hassan, Cikgu Romi, Cikgu Chong and latest daripada Teacher Mira juga. So Along akan letakkan playlist diorang dekat bawah so that you get the full benefit daripada series ni. So untuk video Along kita akan fokus kepada soalan PAS SPM dan PAS trial. Material macam biasa Along akan letakkan this one inside our description box. So tolong printkan kalau boleh, okay? Last kali untuk geng-geng yang belum ada kalkulator putih, it's okay. Korang boleh follow je dulu series ni. At the end of series nanti kalau korang rasa nak beli, setiap penghujung video nanti Along akan letakkan cara untuk beli kalkulator putih dekat Shopee from Casio punya official store. Alright? So jom kita study dulu. Let's go. In this video, kita nak belajar how to solve ataupun selesaikan trigonometric function. Kita ada example dekat sini. Solvekan sin x equal to negative 0.5 untuk 0 sehingga 360 darjah ataupun degree. Langkah pertama, kita kena cari the reference angle dahulu. Dalam bahasa Melayu adalah sudut rujukan. So, RA, reference angle, is equal to apa? Kita akan pindahkan sin ke sebelah. Sin biasa bawa sebelah, dia akan jadi inverse sin ataupun sin inverse lah kan. Sin kuasa negatif 1. Dalam bracket, kita akan ambil 0.5 sahaja. Yes, bila nak cari reference angle, tolong jangan ambil negatif sekali ya. So, dalam ini kita akan tulis 0.5. Then kita akan tekan calculator, but please make sure your calculator dalam mode degree. Just in case ada yang dalam radian, so Along nak ajar dulu macam mana nak tukar kan. Just tekan shift and then set up. Pilihkan angle unit number 2 and then just choose number 1 untuk degree. Okay, kalau tak buat macam ni nanti dia akan return value angle tu kan dalam bentuk radian. Kita tak mau. So now we are good to go. Kita nak tekan shift, tekankan sin, kita akan dapat inverse sin macam itu. Kita masukkan 0.5, tutup bracket, tekan equal, kita akan dapat jawapan 30 darjah. So 30 darjah inilah kita punya RA. So this is 30 degrees for my RA. Adakah ini jawapan terakhir? Tidak sama sekali because next kita kena carikan kuadran ataupun rumah dia dulu. Quadrants ataupun sukuan ni dia ada 4 tau. Nama pun sukuan kan. So sini 1, 2, 3 dan 4. Setiap sukuan ini adalah rumah kepada trigonometric function. The first one adalah rumah share. Ini semua share, all are positive. Next one kita ada rumah sin sahaja. Sin seorang je yang positif. Next, kita ada rumah kepada tangent. Tangent seorang je positif. And last kali kita ada, yes, we have cos seorang je positif. It doesn't really matter macam mana kita hafal, tapi biasanya Along akan hafal sebagai add sugar to coffee. Next, Along nak ajar cara nak kira dia punya angle. Kita mesti kira daripada positive x-axis. Kalaulah angle tu berada dekat rumah yang pertama, rumah semua, so the angle adalah simple. Dekat sini kita just ambil dia punya RA sahaja, boleh? Next, macam mana pula kalau angle kita berada dekat rumah kedua? Remember, your reference angle dia mesti attach kepada x-axis tau. Tapi angle yang kita nak kira adalah bermula daripada positive x-axis. So dari sini bila Along bawa tarik ke sana, macam mana Along nak kirakan angle color hitam ni ataupun kuning ni ha? What we do is 180 untuk straight line ditolakkan dengan RA dekat sini, betul? Dapatlah color hitam tu kan? So dekat sini untuk rumah kedua Along akan tulis 180 ditolakkan dengan reference angle. Next, rumah yang ketiga pula. Kalau angle kita berada dekat sini, kan reference angle kita mesti attach kepada x-axis kan. So this is my RA kalau nak tulis kat sini. Tapi kalau nak kira angle kat rumah ketiga, kita kena ambil kira daripada positive x-axis, betul? Dari sini bila Along tarik sampai ke sana, macam mana Along nak kirakan angle color hitam ni? Ataupun Along buat comel sikit lah color hitam macam tu. What we do is 180 untuk straight line dekat atas tu ditambahkan dengan RA yang kecil ni kan. So untuk rumah ketiga, cara nak kira dia adalah 180 ditambahkan dengan reference angle. So last sekali, macam mana pula kalau angle kita berada dekat rumah yang terakhir? Yes, again, reference angle ni, sudut rujukan dia mesti attach kepada x-axis tau. So sini adalah sudut rujukan. Tapi kalau kita nak kira angle, kita mesti kira daripada positive x-axis melawan jam. So bila melawan jam dari sini, Along tarik sampailah ke line biru ni ha. Macam mana saya nak kirakan angle color hitam? Yes, 360 untuk satu bulatan, kita tolaklah dengan RAC kecil ni kan. So dekat sini rumah terakhir kita nak kira 360 ditolakkan dengan RA. Next, kita nak tengok rumah mana yang berkaitan dengan soalan yang kita tengah buat. Kita ada sign yang negatif. Sign negatif rasa-rasa kat rumah siapa? Ya, dia dekat rumah orang lain lah kan. Rumah tangent dan rumah cos. Maksudnya bukan dekat rumah sendiri ataupun rumah yang share. Next one, we have to calculate the angles. Remember, sekarang ni kita cari nilai
nilai of X, betul? So in order to find X, the first one is rumah yang ketiga dekat sini, 180 ditambahkan dengan RA. So kalau nak tulis kat sini, 180 ditambahkan dengan RA kita adalah 30. The second one, rumah dekat sini adalah 360 tolak RA. So kita ada 360 ditolakkan dengan RA kita adalah 30. Maka last kali kita akan dapat dua jawapan dekat sini. 180 tambah sekian, kita akan dapat 210 degree. Next one dekat sana kita akan dapat 330 degree. Jawapan ni kita boleh check sebenarnya tahu. Kita boleh masukkan setiap satu nilai ni masuk balik kepada equation yang asal kita ada tadi. So first one kita ada sin X. X kita adalah 210. So kita tekan sin 210. Dapat tak negatif 0.5? Yes, dapat, sama je kan? Next kalau nak try pula, kalau sin masukkan 330 jadi apa pula? Sin 330 tutup bracket tekan equal, kita akan dapat yes, the same thing, there you go. Tapi tak semua trigonometric function boleh selesaikan dengan cara yang tadi. Some cases, special cases like this, kita kena draw graph to find the values. Nak ingat dia senang je, untuk sin dengan cosine, special cases dia adalah equal to -1, equal to 0, equal to 1. And special case untuk tangent adalah equal to 0 sahaja. Now kita ada soalan berbentuk SPM. Solve the following equation untuk 0 sehingga 360 darjah. Alun akan pergi straight to the point. Benda yang kita nak ubah sekarang adalah sin square X. Benda ni kita boleh dapat daripada formula list ataupun from your trigonometric identity, di mana sin square ditambahkan dengan cos square is equal to 1. Tapi kita nak ini sahaja, betul? Maksudnya this thing kita boleh bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So it will be 1 tolak cos square. Berdasarkan info tersebut, maka saya boleh gantikan ke sini. So now kita akan dapat apa ya? Kita akan dapat 3 dalam bracket, it will be 1 ditolakkan dengan cos square. Jangan pakai A tau, sekarang ni kita borak tentang X. So X tutup bracket ditambahkan dengan cos X is equal to 1. Maka next kita boleh expandkan this thing. Kita akan dapat 3 ditolakkan dengan 3 cos kuasa 2X ditambahkan dengan cos X is equal to 1. Sekali pandang sebenarnya kita dah boleh detect ini adalah quadratic equation. Macam mana Alun tahu? Sebab sini ada cos kuasa 2, sini ada cos kuasa 1, and then kita ada nombor untuk the rest. Tapi one thing yang Alun tak suka dekat sini is ketua kita yang ada square ni dia adalah negatif tau. So Alun nak pindahkan everything bawa ke kanan supaya ketua jadi positif. So it will be 0 equal to, bila bawa kanan dia akan jadi positif 3 cos square X. Cos X ni bawa ke sebelah kanan dia akan jadi negatif cos X. 3 bawa ke sebelah kanan dia akan jadi tolak 3. 1 tolak 3 kita akan dapat negatif 2. Dekat sini sebenarnya siapa-siapa yang dah nampak tu boleh je buat directly quadratic equation. Tapi Alun nak juga buat andaian bahawa cos X dekat sini is equal to M. So Alun nak tulis buat andaian let cos X is equal to M. Berdasarkan andaian ni kan kita akan dapat apa pula? Kita akan dapat 3. Alun nak tulis kat sini 3 M kuasa 2 ditolakkan dengan M ditolakkan dengan 2 equal to 0 ni Alam bawa ke sini lah ya, kita flipkan dia. So berdasarkan this quadratic equation kita boleh tekan calculator, tekankan menu, kita pilih A directly dekat sini ataupun nak pergi cari A pun boleh juga, equation ataupun function, and then choose polynomial number 2, degree kita adalah 2, betul? So now kita just masukkan nilai A, B, C. So A kita ada 3, B ada negatif 1, and then last kali negatif 2, tekan equal. Kita akan dapat jawapan pertama adalah 1, jawapan kedua adalah negatif 2/3. M is equal to 1 untuk pertama. The other one adalah M is equal to negative 2/3. Tapi tolong jangan lupa dekat sini kita mesti tunjukkan our factorization. So this is M equal to 1, maka pindah ke sebelah M tolak 1. Ini make sure angkatkan 3 dahulu. So kita akan dapat 3M. Lepas tu ditambahkan dengan 2. So now that we have nilai of M, adakah kita dah habis? Belum lagi, sebab tadi kita dah buat andaian bahawa M adalah cos X, betul? So kita boleh ganti balik dekat situ. You'll get what? Kita akan dapat pertama ini adalah cos X equal to 1. The other one sebelah kanan ini kita akan dapat cos X is equal to negative 2/3. Dekat sinilah yang kita akan buat solving trigonometry satu persatu. So ingat tak step pertama dia macam mana? Pertama sekali kita kena carikan the reference angle. Bila membawakan cos ke sebelah, dia akan jadi cos inverse. Ya ke tak? No. Sebabkan ini adalah special case tau. Remember tadi untuk sin dengan cos, kalau kosong, 1 dan negatif 1, dia adalah special case. So sini kita ada equal to 1, betul? So sini Allah letakkan ini adalah special case. So special case kita kena buat apa? Kita kena lukiskan graf. Ya, cos graf dia macam mana ya? Cos adalah berbentuk mangkuk. So kita akan start daripada atas, turun bawah, naik ke atas balik.
Ingat tahu hujung ni bila saya tarik ke bawah, kita ada 360 darjah. Potong setengah, sini kita ada 180. Potong lagi setengah, sini kita ada 90. Dan dekat sini kita ada 270. So now we want cos x equal to 1. Kan atas ini dia bermula daripada 1, bawah tu limit dia adalah negatif 1. So Along buatkan dotted lines dekat sini. Nampak tak ada 2 persilangan dekat situ? Yes, kita ada dekat permulaan sini, Along highlightkan, and pengakhiran dekat sana. So untuk cos x equal to 1, kita ada 2 jawapan. X is equal to 0 degrees. The other one adalah 360 darjah. Kalau tak percaya, boleh tekan kalkulator. So, jom Along nak tekankan menu, tekankan number 1. So, contoh kalau saya letak cos kosong, dapat tak equal to 1? Ya, dapat. Next pula, kita ada cos 360. Bila tekan equal, yes, kita akan dapat 1 juga. Next, kita nak selesaikan sebelah kanan pula. This is not a special case, so kita kena cari reference angle dulu. Cos bawa ke sebelah, dia akan jadi cos inverse. So, jom kita tekan shift cos. Dalam ni, kita ambil sekali ke negatif. Tidak, kita hanya akan ambil 2/3 sahaja. Tutup bracket, tekan equal. Kita akan dapat 48.19. Biasanya kalau degree kita ambil sampai 2 decimal places. So the reference angle for this one is 48.19 darjah. Adakah itu jawapan terakhir? Belum lagi. Next kita nak tentukan rumah dia dekat mana. Sekarang ni yang kita tengok adalah cos yang negatif. So remember rumah tadi macam mana? Kita ada add sugar to coffee. Bila cos adalah negatif, adakah dia dekat rumah sendiri? Tidak sama sekali. Adakah dia dekat rumah share? Tidak sama sekali. So dia adalah dekat rumah sin dan rumah tangent. So macam mana yang nak kira dekat rumah kedua? Very simple, macam nota yang Along kasih tadi, 180 ditolakkan dengan reference angle which is 48.19. Untuk rumah ketiga pula kita akan buat 180 tambah. So 180 tambah, the RA adalah 48.19. So daripada situ kita akan dapat 2 jawapan. This one I leave it up to you. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 131.81 darjah. The other one is 228.19 darjah. Kalau tak percaya, kita boleh tekan kalkulator and check. By the way, negatif 2/3 kita akan dapat berapa ya? Negatif 2/3 is actually in decimal kosong ataupun negatif 0.666667. So bila saya tekan cos, saya masukkan balik 131.81. Dapat tak dekat dengan nilai tadi? Yes, dapat. Tak percaya juga, gunakan nilai yang kedua ni, masukkan cos 228.19, tekan equal, dapat tak? Yes, dapat dekat. Now that we have all the answers, tolong kumpulkan sekali, and at the same time kita kena susunkan daripada kecil sampai besar juga. So x is equal to, the first one we have 0 degrees, the second one we have 131.81, next one kita ada 228.19, and last kali kita ada 360 darjah. Maka selesailah soalan pertama. Jom kita try buat lagi. Question number 2, solve the following equation untuk 0 sehingga 360 darjah. Untuk soalan ni sama juga, I will go directly to the point. Benda yang kita akan ubah sekarang ini adalah sin 2x because this is a double angle. Yang ni pun kita boleh dapatkan daripada formula list, di mana Alun dah tuliskan dekat bawah sini. Sin 2a is equal to 2 sin a cos a. Tapi of course soalan tadi borak pasal x, betul? So sini kita boleh tukar x. Bila ini x, maka sana pun akan follow jadi x. So jom kita gantikan dekat atas. So it will be 3 cos square x ditambahkan dengan this one tadi akan jadi apa? Dia akan jadi 2 sin x cos x is equal to 0. Now you might think benda ni kena ubahkan lagi, tapi sebenarnya tak perlu. Because you know why? Kita ada cos x dekat sini, sana pun kita ada 1 cos x. So what can we do? Ya, kita boleh factorize it out. So bila membawa cos x keluar, siapa yang akan tinggal dekat dalam rumah? Untuk the first term dekat sini kan, kita hanya tarik 1 cos x tau. So dia masih ada lagi 1. So it will be what? Dia akan tinggal 3 cos x. Untuk yang kedua ni pula, kita dah ambil cos x itu, maka yang tinggal hanyalah 2 sin x. So jom kita tulis. Ditambahkan dengan 2 sin x. Yes, since ini adalah equal to 0, maka kita boleh pecahkan kepada 2 equation. The first equation yang kita akan dapat adalah cos x is equal to 0. Maka jom kita tulis kat sini. Cos x is equal to 0. The other one is 3 sekian-sekian ini is equal to 0. Ingat tahu, benda ni tak boleh dipecah. Kalau sini let's say ada 5 cannot. Ini hanya boleh dibuat bila equal to kosong sahaja. Equation sebelah kanan Alun dah salin comel-comel. Jangan risau, sekejap lagi kita buat. Now kita nak settlekan sebelah kiri dahulu. Cos x equal to 0. Is this a normal case ataupun a special case? Ya, ini adalah special case.
Bila jumpa special cases, kita akan buat apa ya? Ya, kita akan lukiskan graf. Graf cost macam mana? Graf cost adalah mangkuk, so dia start daripada atas, turun bawah, naik ke atas balik. Ingat tahu dia ada limit, atas sekali adalah 1, bawah sekali adalah -1, and tengah ni of course kosong. And then angle dia pula dekat hujung ni, remember this is 360, bila potong setengah sini 180, potong lagi setengah sini 90, walaupun lari sikit tapi tak apalah kan. And then dekat sini kita ada 270. So cost is equal to 0 ni dekat mana? Kosong berada dekat situ, betul? Nampak tak ada dua tempat persilangan dengan graf cost? Ya, the first one is dekat 90, the second one adalah dekat 270. Maka itulah jawapan daripada sebelah kiri, 90 darjah dan juga 270 darjah. Kalau tak percaya juga, jangan risau, kita boleh check. Jom kita tekan cos 90, tekan equal, dapat kosong. Next, kita nak try cos 270, tekan equal, dapat tak kosong? Ya, dapat. Maka now kita tinggal dengan sebelah kanan ini sahaja. Macam mana nak buat ni? Alung ajar teruslah. Jom, 3 cos x ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So, kita akan dapat apa? 2 sin x is equal to negative 3 cos x, kan? Sekarang nampak tak kita ada sin x sebelah kiri, cos x sebelah kanan? Apa kata kalau this one saya bawa ke sebelah kiri balik? Dia akan jadi bahagilah tu, kan? So, it will be sin x dibahagikan dengan cos x. And then 2 ni Alung akan bawa ke sebelah kanan, so dia akan jadi bahagi juga. So, negative 3 divided by 2. Ingat tak dulu kita pernah belajar bahawa sin x divided by cos x kita akan dapat apa ya adik-adik? Ya, kita akan dapat tangent x. Maka inilah yang kita akan selesaikan. So, adakah ini case biasa ataupun case yang special? Ya, ini adalah case biasa. Maka kita kena cari reference angle dan rumah. So, first step, kita nak carikan our reference angle. Just bawakan tangent ke sebelah kanan. Dia akan jadi inverse tangent. So, kita akan tekan shift, tangent. Dalam bracket ni, adakah kita akan ambil negatif sekali? Tidak, kita hanya akan ambil 3/2 sahaja. Tutup bracket, tekan equal. Kita akan dapat 56.31. Remember, 2 decimal places. So, you get here 56.31 darjah. Tapi adakah ini jawapan akhir kita? Tidak, kita kena cari rumah dia pula. Rumah, remember, kita ada 4. Add sugar to coffee. So, kita nak cari rumah siapa ni? Kita nak rumah tangent yang negatif. Tangent negatif maksudnya bukan dekat rumah sendiri. So, sini kita boleh pangkah. Bukan juga dekat rumah share. So, sini kita boleh pangkah. Maka dia adalah dekat rumah kedua dan rumah keempat. So, macam mana nak kirakan rumah kedua? Very simple. 180 ditolakkan dengan the reference angle which is 56.31. Rumah last kali macam mana nak kira? Kita buat 360 ditolakkan dengan 56.31. So, daripada situ kan kita akan dapat 2 jawapan x is equal to 123.69 darjah. The other one is 303.69 darjah. Kalau masih ada trust issue, jangan risau. Kita boleh tekan, jom. Tangent 123.69. Dapat tak negatif 3/2? Tekan equal. Yes, kita dapat. Sebab negatif 3/2 tu kan negatif 1.5 kan. Maksudnya dia dapat hampir lah tu. Kalau ada yang tertanya, kenapa jawapan dia lari sikit je Long? Because tadi kan bila kita ambil reference angle, kita ambil 2 decimal places. Agree? Yes, of course lah akan ada lari sikit lah kan. The more we take the decimal places, of course dia akan lagi accurate. Tapi tak ada keperluan dalam exam. So we just take 2 decimal places. Next one nak test juga, jangan risau, jom. Tangent 303.69, kita tekan equal, kita akan dapat benda yang sama juga. Tapi last kali, tolong jangan lupa buat conclusion. We have to gabungkan all of the angles. At the same time, kita kena rearrange jugalah. So, yang paling kecil siapa? 90 darjah. Next one, kita ada 123.69 darjah. Next one is 270 degrees. And last kali adalah 303.69 darjah. Settle. So ingat you guys, conclusion for today, kita dah belajar how to solve trigonometric functions. Kalau case biasa, kita mesti carikan reference angle dulu dan tentukan kuadran dekat mana baru dapatkan angle. Tapi kalau special cases macam kita buat untuk cos 1 dengan kosong tadi, kita kena lukiskan graf dan carikan nilai-nilai ataupun the angles. Alright guys, that's it for this video. Thank you so much tengok sampai habis. I hope you've learned something new today, especially pasal kalkulator putih ni. Okay, next one Along nak tunjuk cara nak beli pula. So, jom. Bawah video Along nanti akan ada bahagian description. Okay, link yang kedua ni yang akan bawa korang kepada Shopee. So, Along akan klik this one. Sama juga untuk handphone just make sure kan dalam handphone dah ada app untuk Shopee. Alright, so setakat ni Along buka. Okay, harga ni adalah RM75. This really depends on bila korang buka link tu. Ada hari dia lebih tinggi, ada hari lebih rendah daripada 75. So, please keep an eye on it, especially bila ada sale ataupun offer. Also, Casio ada bagi satu free gift Eco Notepad.
Okay, dulu dia bagi L-shape folder, benda ni pun boleh berubah-ubah. Just make sure korang beli daripada Casio.os official store untuk elak dapat benda yang tak original. Benda yang tak original ni two things. Satu, maybe dia senang nak rosak. The other one is maybe korang tak dapat the full functionality yang original tu. And last kali, untuk students yang tertanya, Along, patut tak saya beli calculator ni? It really depends on you. Tapi kan, kalau korang decide nak beli, make sure korang beli secepat yang mungkin. Sebab kalau korang beli, let's say like 2 or 3 weeks before SPM, benda ni definitely ada learning curve tau. So korang akan struggle to get used to it. Dia umpama korang ubah daripada Android pergi kepada iPhone lah contoh. Okay, so you need time for that. Beli secepat yang mungkin. Itu nasihat Along. So that's it for this video guys. Thank you so much. I will see you again on the next one. Bye-bye.